Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Ahad 24 Julai 2022 bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Harga makanan dan barangan akan dipastikan kekal terendah di ASEAN. Keselamatan makanan dan nutrisi antara 4 dimensi utama jamin sekuriti makanan negara. Sebuah unit bakal ditubuh bagi memantau pengeluaran barangan terkawal dan bersubsidi. Unit itu turut bertanggungjawab mengawal pengedaran barangan bagi memastikan bekalan mencukupi dan sampai kepada pengguna. Menurut Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa, kerajaan turut setuju menggunakan rangkaian koperasi untuk membungkus, mengeluar dan mengedarkan barangan bersubsidi seperti gula, ayam dan minyak. Kalau dulu 1-2 syarikat saja yang dibenarkan membungkus untuk pengedaran runcit. Jadi sekarang ini koperasi akan diberikan supaya koperasi juga turut dapat membungkus dan mengedarkan barang kawalan seperti gula. Dan koperasi juga akan diberikan kebenaran untuk membawa masuk gula. Malaysia terus kekal merekodkan harga barangan terendah dalam kalangan negara-negara ASEAN. Berdasarkan laporan Bank Dunia mengenai diet makanan sihat, Malaysia berada pada kedudukan kedua terendah dari sudut harga barangan makanan. Jadi kita kena syukur dan kita kena bangga di negara kita, tarif elektrik masih kekal antara terendah, tarif air masih kekal terendah. Minyak masak sudah tentulah antara yang paling rendah dan banyak lagi senarai produk-produk makanan yang menandakan negara kita mengekalkan rekod sebagai sebuah negara yang harga makanan paling rendah. Beliau ditemui selepas melancarkan lelong jualan keluarga Malaysia sempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia Kelantan di Stadium Sultan Muhammad Kelima, Kota Baru. Jualan lelong keluarga Malaysia sempena siri jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM Kelantan mendapat sambutan memberansangkan. Ada antara mereka hadir ke tapak program seawal 8 pagi untuk menjadi yang terawal mendapatkan barangan asas pada harga murah. Lelongan bermula sebaik Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia tiba di kemah jualan. Pelbagai barang keperluan seperti ayam, telur, susu dan beras dijual pada harga 20% lebih rendah daripada pasaran. Perhatikan ya. Kalau boleh di ruangan bayaran. Kita berharapan semua warga Kelantan mendapat membeli dengan harga yang berpatutan dan semoga semua mendapat manfaat daripada program ini. Mari sini untuk beli jualan murah lah. Sempena jualan murah. Jadi kita pun ambil kesempatan yang ada, kita pun datang membeli yang murah. Bantu tak pilih buat program begini ni. Kelantan yang terbesar ni. Bagi saya baguslah untuk menolong rakyat kan dengan harga yang murah. Kalau boleh gitulah. Semoga berterusan lah. Gitu saya harap berpanjangnya lah buat benda ni. Dari setahun ke setahun lah untuk kita sebagai rakyat negeri Kelantan lah dan seluruh rakyat Malaysia semua. Gandul dengan susu ajak. Bagus dah tajuk awak kini. Bagus dah tajuk. Bagus memang bagus. Kalau semua tak apa dah. Sepanjang tahun beres dah. Kita bagi peluang kepada orang yang dah beli. Jualan lelong keluarga Malaysia dianjur dengan kerjasama beberapa koperasi. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran kumpulan peniaga untuk terus menyokong kempen seumpama.
Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM mendapat sambutan positif masyarakat. Menerusinya, mereka boleh mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah berbanding biasa. Pasaraya Besar CLC di Semenyih antara pasaraya terlibat PJKM di Selangor. Pengurusnya, Chong Tien Lee berkata, inisiatif diambil bagi membantu masyarakat menangani impak kenaikan harga barang. Kita akan pastikan harga turun macam kita ikut turun, so ramai customer pun suka puas hati lah. Kita pun ikut yang kita boleh bagi yang harga murah sekali lah. So kita barang pun fresh semua, customer beli pun puas hati lah semua. So ayam pun sekarang murah lah. Kita pun jual 699 lah, tapi stok tak ada masalah lah. Di Johor, 19 pasaraya terlibat program sama. Menurut Pengarah KPDN HEP Negeri, Muhammad Hairul Anwar Bohro, lebih 450 PJKM telah dilaksana setakat ini dengan kerjasama pasaraya. Satu biasa pukul 1 tengah hari, tapi kadang-kadang dilanjutkan hingga pukul 10. Pertamanya datang permintaan daripada pihak orang ramai sendiri kerana harga yang ditawarkan ni lebih kurang 15 hingga 20% lebih rendah daripada pasaran. Dan kadang-kadang di pihak premis juga, pihak pasaraya bersetuju untuk terus mengekalkan harga sehingga jam 10 malam lah. PJKM turut mendapat sambutan di Sabah. Orang ramai berpendapat penganjuran program itu tepat pada masanya dan wajar disokong semua pihak. Bagi saya, untuk penjualan program jualan keluarga Malaysia ni, saya sendiri melihat usaha kerajaan itu adalah sesuatu yang bagus dan penting bagi kepribadian saya lah untuk mengawal perbelanjaan harian bagi orang yang berpendapatan rendah, meskipun 20% sangat membadai sudah bagi saya lah. Beliau berharap usaha sama diteruskan bagi membolehkan lebih ramai keluarga Malaysia menerima manfaat. 4 dimensi utama akan menjadi ukuran dalam memastikan sekuriti makanan negara mampu bertahan dalam jangka masa lama. Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, dimensi itu adalah ketersediaan, akses, keselamatan makanan dan nutrisi, sumber semula jadi dan kemampanan. Ya, usaha untuk menangani sekuriti makanan merupakan satu usaha yang berterusan. Kita harus ada kemampuan untuk mengeluarkan keperluan makanan yang di negara kita dan cuma mengimport barang-barang yang tidak dikeluarkan di negara kita. Sebab itu pelbagai usaha telah dibuat oleh kementerian dan kerajaan melalui jabatan agensi di bawah Kementerian Pertanian untuk meningkatkan tahap sara diri pengeluaran produk makanan di negara kita. Tambahnya, antara usaha berterusan yang dilaksana kementerian ketika ini termasuk mengurangkan kebergantungan sebanyak 30% import beras dari luar negara. Bekalan makanan di negara ini juga stabil dan pelbagai usaha turut dijalankan melalui Dasar Agro Makanan Negara 2.0 untuk menentukan ketersediaan makanan untuk rakyat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Street Attack Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2022 Zon Sabah di Tamu Jalan Gaya. Sejumlah 1,944 kilogram minyak masak bersubsidi bernilai RM4,860 dirampas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kabinet HEP Selangor pada Jumaat lepas. Dalam serbuan di sebuah pasaraya itu, beberapa resit berkaitan urus niaga minyak masak bersubsidi turut dirampas. Ketua Pengarah Penguat Kuasa Bahagian Penguat Kuasa Kabinet HEP, Azman Adam berkata, berdasarkan aduan orang awam, premis terbabit disyaki menyuruh minyak masak bersubsidi serta pembeli perlu membeli barangan keperluan lain sebelum boleh membeli minyak paket berkenaan. Pasaraya itu juga gagal menyerahkan dokumen deklarasi maklumat berhubung keberadaan sebenar bekalan minyak masak bersubsidi kepada pihak berkuasa.
Premis terbabit dikenakan tindakan di bawah Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Sabit kesalahan di bawah penjual boleh didenda tidak melebihi RM1 juta bagi orang perseorangan atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kita ingin memohon kepada kerjasama pihak-pihak penghilang dan juga pihak-pihak yang membuat pembungkusan ataupun repackers untuk memastikan kepatuhan 100% terhadap semua syarat-syarat yang telah dikenakan oleh kementerian khususnya KPD dan HEP, dan sebarang pelanggaran akan dikenakan tindakan yang tegas. Rakyat Malaysia yang telah memperbaharui pasport secara dalam talian diminta segera menuntutnya di Jabatan Imigresen Malaysia JIM berhampiran. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata ini kerana ramai individu yang masih belum menuntut dokumen rasmi tersebut selepas diperbaharui. Jelas beliau, sekiranya tidak dituntut dalam tempoh 90 hari, permohonan tersebut akan terbatal secara automatik. Bila orang dah buat pasport, dia tak tuntut, itu adalah merupakan sesuatu tanggungjawab kepada individu itu sendiri. Takkan kita nak mencari dia, nak pergi bagi pasport kepada dia. Tapi masalahnya, kadang-kadang ada masalah-masalah tertentu yang menyebabkan mereka tak datang ambil. Ya. Menurut laporan JIM, setakat ini terdapat lebih 2,600 pasport yang tidak dituntut. Beliau berkata demikian pada program Kita Demi Negara KDN Zon Utara di Dewan Astaka Batu Kurau yang telah menarik kehadiran kira-kira 5,000 pengunjung. Sekolah menengah di Perak mencatatkan kes tertinggi wabak jangkitan saluran pernafasan dengan merekodkan 40 kes daripada keseluruhan 48 kes. Esko Kesihatan Alam Sekitar, Sains dan Teknologi Hijau Negeri Muhammad Akmal Kamaruddin berkata daripada jumlah berkenaan 4 lagi masih aktif. 8 kes berkenaan masing-masing satu wabak di sekolah rendah, prasekolah, pondok pengajian agama dan pusat latihan perindustrian, manakala 4 wabak lagi berlaku di lain-lain lokaliti. Tiada kematian berkaitan wabak jangkitan saluran pernafasan dilaporkan setakat ini. Sehingga 21 Julai lalu, sebanyak 44 wabak telah tamat. Jabatan Kesihatan Negeri akan terus memantau situasi dan trend wabak jangkitan berkenaan. 33 pondok tahfiz Madrasah Al-Imaniyah Jalan Sungai Ular dekat Kuantan Pahang musnah dalam kebakaran pagi tadi. Struktur bangunan berasaskan kayu dan jarak berdekatan menyumbang kepada kebakaran untuk merebak dengan cepat. Bagaimanapun tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Ya, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Datuk Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata operasi pemadaman berdepan kesukaran kerana ketiadaan pilih bomba dan terpaksa menggunakan air sungai sejauh 300 meter dari lokasi kebakaran. Sebab itu bila kita dah sampai dah 20 kebakaran, walaupun tempoh masa kita sampai dalam lebih kurang 10 minit atau kurang daripada 10 minit, tapi disebabkan kayu, bangunan ini daripada kayu pula kayu yang mungkin dah lama dan sebagainya, dan juga kedudukan struktur pondok-pondok ni begitu rapat, dan ada pun kalau kita tengok bumbung tu bercantum pun. Yang itu yang membantu dari segi kemerebakan yang begitu cepatlah. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama secara peringkat atau tier harga rumah, iaitu bagi rumah berharga RM500,000 dan ke bawah. Insentif pengecualian duty stamp adalah sebanyak 100%. Yang kedua, bagi rumah berharga melebihi RM500,000,
sehingga RM1 juta insentif pengecualian sebanyak 50%. Pengecualian ini adalah bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dalam tempoh mulai 1 Jun 2022 sehingga Disember 2023. Baik, kita ke perkembangan ekonomi. Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi KPKK yakin ekspor sektor agri-komoditi mampu meraih sekitar RM300 bilion tahun ini. Perkara tersebut disuarakan Menterinya Datuk Zuraida Kamaruddin dan jelas beliau pihaknya mengekalkan sasaran tersebut menjelang penganjuran Expo dan sidang kemuncak agri-komoditi antarabangsa Malaysia 2022 selama 3 hari mulai 26 Julai ini di Pusat Pameran dan Antarabangsa Malaysia MyTech. Sasaran berkenaan adalah lebih tinggi dengan penambahan RM100 bilion berbanding nilai ekspor sebanyak RM204 bilion pada tahun lepas dan RM84 bilion pada 2020. Sidang kemuncak tersebut bakal menjadi platform yang lebih baik untuk memaparkan pencapaian sektor agri-komoditi walaupun mengalami serangan dan tekanan dari Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah berhubung dakwaan buruh paksa. Gerakan Koperasi Malaysia terus berkembang seiring mencapai usia 100 tahun. Sektor koperasi komited mempamerkan kecemerlangan selaras dasar kerajaan yang mahu menjadikan negara terus membangun secara mampan seiring pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif. Bersempena sambutan 100 tahun Gerakan Koperasi Membangun Keluarga Malaysia, pelbagai pengisian dirangka bagi mempromosi aktiviti dan semangat berkooperasi. Ini sekaligus meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan bekerjasama melalui koperasi bagi memenuhi aspirasi dan keperluan bersama. Peringkat kebangsaan kita telah mengadakan bulan koperasi kebangsaan pada 1 hingga 3 hari bulan Julai di Matic, di mana telah terdapat 35,000 pengunjung menghadiri program tersebut. Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 100 juta dalam bentuk pembiayaan kepada koperasi-koperasi supaya koperasi boleh membangun dan memperluaskan lagi aktiviti-aktiviti dari segi industri pertanian dan industri makanan. Antara pengisian yang menjadi tumpuan ialah Majlis Santapan Malam yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke Majlis Santapan Malam tersebut. Baginda turut mengurniakan Anugerah Tokoh Koperasi Negara 2022 dan Anugerah Koperasi Terbaik 2022. Bagi saya ini adalah satu amanah dan satu penggerapan dan satu kesediaan untuk menjalankan tanggungjawab yang lebih bermakna lagi. Saya merasakan bahawa ini satu petanda yang bahawa mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruang dan peluang untuk saya terus berkhidmat dan memberikan idea pimpinan pentadbiran yang lebih cekap lagi kepada koperasi di Malaysia ini. Anugerah koperasi terbaik kepada KPF ni memang satu yang sangat kita banggakanlah. Dari segi aktiviti dan juga dari segi aktiviti perniagaan dan sebagainya, kita memang 100% disokong oleh Felda. Jadi itu adalah saya rasa asas utama kejayaan kita hari inilah. Proses nak upgrade mutu perkhidmatan ini tidak boleh menjadi sehala. Dia harus dua hala, yakni kita perlu mendapat feedback daripada pengguna. Dan feedback itu mesti datang dengan cepat supaya tindak balas untuk melakukan upgrading juga cepat. Lalu kita melancarkan Jendela Map. Melalui Jendela Map, rakyat dan masyarakat
yang mempunyai aduan tentang pengalaman mereka berhubung dengan konektiviti dalam kawasan mereka boleh memasukkan data-data secara online dan dengan cara demikian MCMC ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan membuat pemantauan kerana kita perlu pula berhubung dengan syarikat-syarikat telco yang menyediakan perkhidmatan untuk turun ke lapangan memperbaiki mutu perkhidmatan di mana kita mendapat crowdsourcing information tadi. Jadi proses ini saya perlu rakyatkan, musyarakatkan supaya semua orang faham rancangan yang dijalankan. Kumpulan pertama jemaah umrah dalam bulan Zulhijjah dikendali syarikat Andalusia Travel and Tours Sdn Berhad berlepas ke Tanah Suci petang tadi. Ini merupakan kali pertama jemaah umrah berbuat demikian dalam bulan berkenaan. 175 jemaah menyertai kumpulan tersebut. Menurut pengarah merangkap penasihat Undang-Undang Andalusia Ida Rizwana Idris, jemaah ke Tanah Suci menggunakan visa pelancong. Ketibaan dalam bulan ini membolehkan mereka mengerjakan umrah dalam suasana musim haji. Saya rasa pertama kali dalam sejarah umrah pun kita bertembung dengan jemaah haji. Sebab tahun ini apabila turis visa diperkenalkan, sebenarnya turis visa dah lama, tapi tahun ini dibenarkan turis visa masuk pada, kalau tak silap saya, 16 Zulhijjah hari itu, tak silap saya, dibenarkan masuk turis visa dan jemaah boleh dibenarkan untuk mengerjakan umrah menggunakan visa umrah pada 29 Julai ini. Andalusia menyasarkan untuk membawa 60,000 jemaah sepanjang musim 1444 Hijrah. Ziarah Taif secara percuma turut diberi dalam setiap pakej umrah yang ditawarkan untuk musim berkenaan. Sebagai persediaan menghadapi peningkatan jumlah jemaah selepas tempoh pandemik, 3 hotel di Mekah dipajak untuk kegunaan jemaah umrah Andalusia. Turut ditambah jumlah petugas dan mutawif berpengalaman. Universiti Multimedia MMU komited untuk terus melahirkan pelajar berkemahiran tinggi selaras revolusi industri 4.0. Ke arah itu, Hari Terbuka MMU dianjurkan bagi memudahkan orang ramai mendapatkan informasi mengenai institusi pengajian tinggi IPT itu secara terperinci. Butirannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim. Ketua Pegawai Eksekutif MMU, Profesor Datuk Dr. Mazliha Muhammad Suud memberitahu hari terbuka ini turut memberi peluang kepada orang ramai mendapatkan maklumat mengenai tawaran biasiswa dan kemudahan kewangan untuk menyambung pengajian. Menurutnya, khas untuk pengambilan Julai 2022, MMU menawarkan kadar yuran istimewa bagi pengajian di peringkat asasi. Inisiatif bagi mengurangkan bebanan ibu bapa yang terjejas pendapatan susulan pandemik COVID-19. Di pengambilan kali ini kita tawarkan program-program yang sangat bersesuaian dengan perkembangan industri digital. So kita ada program-program dalam telekomunikasi misalnya, kita ada program-program yang amat diperlukan dalam era 5G. Kita juga ada program-program dalam cyber security yang sangat diperlukan sekarang, program-program robotics dan automation yang amat dekat dengan IR 4.0. Begitu juga dengan program-program dalam bidang perniagaan. Bagi pengunjung, hari terbuka ini sedikit sebanyak memberi pendedahan kepada mereka untuk memilih bidang terbaik melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Saya datang sini, dia orang akan promote saya apa course. So I choose engineering course also because I like the engineering course. Diploma ada discount. Only need to pay 6,000 only. Bagi saya, untuk anak saya tak ada masalah. Sebab dia punya, maksudnya dia macam pusat pembelajaran dia. So terbaik, kalau terbaik untuk ibu dia, terbaik juga untuk anak dia.
Orang ramai juga dialu-alukan untuk membuat janji temu dengan pegawai kaunselor MMU secara maya bagi mendapatkan maklumat lanjut program ditawarkan. Tarikh akhir pengambilan 11 Ogos 2022. Hari terbuka MMU ini memberi peluang kepada pelajar lepasan SPM, STPM serta ibu bapa untuk mendapatkan informasi untuk anak-anak mereka menyambung pelajaran dengan melihat sendiri kursus-kursus yang ditawarkan. Selain dapat melihat sendiri bilik makmal, bilik kuliah serta asrama yang disediakan. Nurul Ashikin Abdul Halim, RTM. Ibarat sinar baharu bagi pencari kerja, lebih 30,000 peluang kerja ditawarkan di Expo Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022. Ia disertai 1,000 syarikat menjadikannya yang terbesar setakat ini. Michelle Wang yang membuat tinjauan, ada butirannya. Kerja yang ditawarkan bukan hanya ditawarkan kepada mereka-mereka yang ada diploma ataupun ijazah ya. Kerja-kerja juga adalah ditawarkan kepada mereka-mereka lulusan SPM. Jadi malah, individu kurang upaya turut ditawarkan kerja selepas pencarian mereka membuahkan hasil. Daripada orang biasa, orang OKU lagi banyak rintangan lah. Ada orang yang pandang rendah, OKU pun boleh. So, kalau tanya saya bukan masalah kalau tak ada tangan ke ada apa. Usaha sendiri, jangan putus asa, jangan cepat kalah. Expo turut menjadi platform buat mereka yang berpengalaman untuk meningkatkan lagi kerjaya. Saya dah dapat tawaran salah satu syarikat yang besar lah di sini. So saya sangat gembira dan excited juga. Saya tak sangka secepat inilah dapat tawaran tu. Jadi kami pun datang sini untuk menyokong usaha Pekesolah untuk meningkatkan keboleh penggajian ataupun employability untuk calon-calon sebab untuk mengikut aspirasi keluarga Malaysia untuk memberi banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Pandemik COVID-19 yang melanda negara telah mengakibatkan kadar pengangguran di negara ini mencapai paras luar biasa. Namun, pelaksanaan inisiatif Jamin Kerja ibarat sinar baharu bagi pencari kerja untuk terus menuju ke hadapan. Jangan lepaskan peluang ini. Kunjungilah Expo Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022 di PWTC bermula 23 sehingga 27 Julai ini, jam 9 pagi sehingga 5 petang. Michelle Wang, RTM. Kita sekarang sedang berbicara soal sulu ni, tuntutan sulu ni. Maukah kita berbincang dan sedang perbincangan itu berjalan, tak tahulah apa yang akan dikatakan, maka terserahlah strategi kerajaan untuk berbuat itu dan ini, dan maka akan adalah kritikan terhadap tindakan kerajaan yang akan dibuat itu ataupun yang telah dibuat, maka pihak yang satu lagi boleh membacanya. Apakah itu tidak akan merosakkan kepentingan kerajaan di dalam prosiding litigasi tersebut? Maukah kita tunjuk strategi kita kepada dunia? First rule of litigation is the element of surprise. First rule of war pun serupa. Ini kita sedang mempertahankan kedaulatan kita yang ahli-ahli yang berhormat komplain ni, kita tak mempertahankan. Kita sedang mempertahankan dan kita nak dedahkan strategi kita kepada orang lain. Maukah kita berbuat begitu? Adalah menjadi tanggungjawab saya untuk tidak membenarkan perkara ini. Baik saudara, untuk pemasukan malam ini kita akan bersama dengan Syairul. Silakan Syairul. Baik, terima kasih. 4 pasukan lolos ke separuh akhir Piala FA. Quartet Amerika Syarikat, Kanada takluk acara 4x100 meter.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Baik, kita mulakan dengan aksi Piala FA. 4 pasukan berjaya meloloskan diri ke peringkat separuh akhir selepas menang ke atas lawan masing-masing semalam. Juara Liga Super 8 kali, Johor Darul Takzim JDT, Gergasi Pantai Timur Terengganu TFC dan Wakil Lembah Kelang Selangor menepati ramalan melepasi saingan suku akhir. Manakala satu lagi wakil Pantai Timur, Seri Pahang pula dikejutkan pasukan dari utara, Penang FC, di laman sendiri. Pada aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, sorakan lebih 20,000 penyokong berjaya menyuntik kemenangan TFC menewaskan Kuching City 4-1. Tuan rumah memperoleh jaringan pertama pada minit ke-20 menerusi tandukan Muhammad Faiz Nasir yang menewaskan penjaga gol Muhammad Iqbal Muhammad Suhimi. Kelebihan itu bagaimanapun tidak bertahan lama apabila Kuching City menyamakan kedudukan menerusi jaringan Amir Amri Saleh pada minit ke-42 hasil kesilapan barisan pertahanan TFC. Namun TFC tidak mudah gelabah, sebaliknya bangkit dengan rentak sebenar di babak kedua apabila pemain gantian Cece Kipre meledak 2 gol pada minit ke-73 dan 79. Faisal Abdul Rahman kemudian melengkapkan malam gemilang TFC menerusi gol keempat 3 minit sebelum masa permainan tamat, sekaligus menjamin kemaraan skuad Kedalian Nafuzi Zin itu ke peringkat separuh akhir. Kemenangan besar ke atas Kuching City itu jelas menggembirakan pengendali TFC Nafuzi Zin. Namun beliau mengakui pasukannya masih lagi perlu memperbaiki kelemahan mereka sebelum berdepan Selangor di separuh akhir 5 Ogos nanti. Saya rasa permainan kita tidaklah seperti bermain sedia kala. Kita nampak pemain biasanya pemain have fun dengan bola, enjoy dengan bola. Movement, kita tengok pemain terasa tertekan dan player takut untuk mengambil risiko, player takut nak ambil risk lah, take the risk. Saya rasa pertukaran pemain kita lah yang titik tolak yang memberikan jaringan malam ni. Baik, sementara itu Melaka United MUFC gagal menggunakan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tewas 1-2 kepada pasukan pilihan JDT. Pengendalinya Muhammad Asri Ninggal bagaimanapun tetap berbangga dengan usaha anak buahnya yang berjaya menangani asakan hebat JDT sehingga ke hujung permainan. Pada pertemuan di Stadium Hang Jebat itu, gawang Melaka mula dibolosi seawal minit ke-4 menerusi tandukan pemain JDT Ahmad Hazwan Bakri. Berbaki 6 minit sebelum permainan tamat, Kapten Melaka Sonny Nord mengikat kedudukan 1-1 menerusi sepakan penalti. Bagaimanapun pemain gantian Bergson da Silva menjadi pemusnah hajat skuad Sang Kancil apabila meledakkan gol kemenangan JDT pada masa kecederaan. I think I have to give credit to the boy because why? Even though we were down in the 4th minute, but end of the day we matched them and we equalized the goal somewhere in I think 80 something. The boy showed that even though we are down, playing with a big team like JDT is not easy, but the players show that they can compete with any team and I have to give credit to the boy. Sementara itu, jurulatih kecergasan JDT, Jorge Alvarez, pula berpuas hati dengan prestasi pasukannya disifatkan berada pada tahap terbaik sekaligus berpeluang cerah untuk mara ke final. Di separuh akhir nanti, skuad Harimau Selatan itu akan bertemu Penang FC pada 5 Ogos depan. Di Kota Kinabalu, Selangor melangkah ke peringkat separuh akhir setelah menjinakkan tuan rumah Sabah 2-0 di Stadium Likas. Selangor mendahului seawal minit pertama selepas Brandon Gunn bijak memanfaatkan kelekaan pertahanan Sabah dengan melakukan hantaran yang disudahkan dengan baik oleh pemain import Hughie Henrik. Meskipun Sabah cuba bangkit mencari gol penyamaan, namun tuah jelas memihak kepada The Red Giants yang menambah jaringan kedua menerusi Harrison Kayon hasil satu serangan pantas pada minit ke-81. Turut melangkah ke pusingan separuh akhir, Penang FC yang mengejutkan Seri Pahang 5-2 di Stadium Darul Makmur Kuantan
Seri Pahang terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andres Steven Rodriguez pada minit ke-11 diikuti Azwan Arifin pada minit ke-19. Namun, Pening bangkit di babak kedua apabila menyamakan kedudukan menerusi jaringan T. Saravanan pada minit ke-45 dan Hilal Al-Helwi minit ke-85 sekaligus memaksa perlawanan diheret ke masa tambahan. Skuad Harimau Kumbang tidak menoleh ke belakang lagi apabila mereka menambah 3 lagi gol menerusi Lucas Espindola da Silva, Hilal dan K. Tivandren bagi menjamin kemarahan mereka ke separuh akhir. Beralih ke saingan Piala Futsal Malaysia. Selangor MAC muncul juara edisi 2022 selepas mengalahkan Pahang Rangers 4-3 pada aksi final yang berlangsung penuh dramatik di Kompleks Sukan Negara Panasonic Shah Alam semalam. Pada pertemuan itu, Pahang Rangers terlebih dahulu di depan menerusi jaringan Rizwan Bakri pada minit ke-20. Selangor MAC bagaimanapun bangkit meledak 4 gol menerusi 2 jaringan Khairul Effendi Bahrain pada minit ke-21 dan 30 serta Firdaus Ambiah minit ke-30 dan 37. Pahang Rangers cuba mengejar dan merapatkan jurang hasil jaringan Farhan Khairul Anwar pada minit ke-37 dan Akmarul Nizam Idris minit ke-40. Namun ianya sudah terlambat untuk menghalang Selangor MSC daripada ditabalkan juara Piala Futsal Malaysia edisi 2022. Pemain Selangor MSC turut membawa pulang satu lagi anugerah apabila pemainnya Khairul Effendi dinobatkan pemain terbaik perlawanan, manakala Rizwan Bakri dari Pahang Rangers dan Amirul Razi dari Pulau Pinang pula berkongsi gelaran penjaring terbanyak kejohanan dengan 6 gol. Sementara itu, Selangor TOT United pula memenangi tempat ketiga selepas menewaskan Pulau Pinang 3-2. Pada aksi penentuan tersebut, gol Selangor TOT United dijaringkan Muhammad Aidil Syahril Rosli pada minit ke-10, Hazrin Ali minit ke-25 dan Hazizi Mansur minit ke-40. Manakala Pulau Pinang pula memperoleh 2 gol menerusi Nazrin Ashraf Razzi pada minit ke-9 dan Amirul Razzi minit ke-12. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan Naib Presiden FM, Datuk Seri Rosmadi Ismail, Exco FM, Mat Dali Wahid dan Said Yazid Said Omar. Turut sama Setiausaha Agung FM, Muhammad Saifuddin Abu Bakar dan Ketua Pegawai Natural Kuku International Sendirian Berhad, Abdul Muiz Safruddin. Atlet Jepun Kenshin Mizushima dinobatkan juara kejohanan Ironman 70.3 di Desaru, Johor selepas mengungguli kategori umur 18 hingga 24 tahun. Kejayaan itu turut menyaksikan dia layak beraksi di kejohanan Ironman dunia di Finland pada 2024. Atlet berusia 21 tahun itu merekodkan masa terpantas 4 jam 18 minit 22 saat mengatasi 1,474 peserta lain daripada 50 negara. Pelajar jurusan Sains Kesihatan dan Sukan dari Universiti Mae Fah Luang, Thailand itu berkata ini pencapaian terbaiknya selepas 2 kali menyertai kejohanan sukan lasak tersebut. For today, I trained like 2 or 3 months. I trained really so hard, so I'm so happy for this result. Yeah, this is my personal best, and actually this is my second half Ironman. So I'm so happy to reach this level. Sementara itu, wakil negara Serena Yang Cheng Yin yang pernah beraksi di Sukan Commonwealth 2018 di Gold Coast, Australia berpuas hati di tempat kedua bagi kategori umur 30 hingga 34 tahun dengan catatan masa 5 jam 28 minit 57 saat. I only target sub 6, so I did way ahead of that, so I'm very happy. I'm not sure the official time, but my watch is sub 5:30 lah. Kejohanan ini turut menyaksikan penyertaan sulung Ketua Penyulung Pengarah D3 Bahagian Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Bukit Aman, SSC Fadil Marsus yang berjaya menamatkan perlumbaan. Just for personal encouragement lah, and it's a kind of motivation untuk semua polis-polis yang ada, my subordinate and then my bosses lah. Thank you very much. This just kind of personal punya satisfaction lah. Thank you so much.
Kejohanan Ironman 70.3 yang bermula sejak Jumaat berakhir 4 petang tadi. Baik, ini perkembangan badminton. Pemain muda negara Muhammad Fazrik Muhammad Razif meletakkan sasaran untuk menjorai kejohanan remaja dunia yang akan berlangsung pada Oktober depan. Bagi merealisasikan misi tersebut, Fazrik yang merupakan anak kepada legenda negara Razif Siddiq menjelaskan dia kini sedang menjalani persiapan rapi sebelum membuat penampilan terakhir di kejohanan tersebut. Memang bagi saya target dapat juara lah tahun ni, sebab tahun ni ialah tahun terakhir saya untuk main World Junior, dan saya just want to do the best and dapat result yang bagus lah. Fazrik ditemui ketika Majlis Perasmian Kejohanan Remaja Alliance 2022 di Ibu Negara siang tadi. Pemain berusia 18 tahun itu memaklumkan dia turut memperoleh pengalaman baharu apabila berlatih dengan pemain skuad senior negara. Dia yang akan beraksi dalam acara beregu masih menanti siapa pasangan yang akan diputuskan oleh jurulatihnya dalam kejohanan remaja dunia itu nanti. Ini pula perkembangan perlumbaan Siri Kejuaraan Malaysia 2022. Pemandu pasukan R Engineering HMRT Putera Adam Halim semakin hampir merangkul gelaran sulung kelas Stock Production 1 selepas mengungguli perlumbaan kedua pusingan ketiga di Litar Antarabangsa Sepang SIC. Kejayaan pelumba berusia 23 tahun itu berjaya menebus kembali kekecewaan semalam ketika menamatkan perlumbaan pertama di tempat ketiga. Juara kelas Stock Production 2 musim lalu itu mencatat masa keseluruhan 1 jam 1 minit 49.905 saat, 20 saat mengatasi rakan sepasukan Chiu Taek-song di tempat kedua. Tempat ketiga dimenangi pelumba kelahiran Jepun Ken Urata mewakili pasukan R-Works. Next race ialah 300 km, jadi kurang-kurang 60 lap lah macam tu, jadi lagi lama. Putra bawa seorang-seorang. Hopefully tak ada any problems, Putra boleh bawa selama tu dan insyaAllah boleh claim the championship. Sementara itu, Michelle Syah meneruskan rentak cemerlangnya dengan menguasai kedua-dua perlumbaan pusingan ketiga bagi kategori Malaysian Touring Car MTC. Pelumba pasukan High Ref Dream Chaser itu melepasi garisan penamat mengatasi Mah Siu Chen dan Mark Darwin daripada pasukan Tedco Racing. I was on the radio with my team engineer asking for the lap times that they were doing every lap so that I know how much faster I am or slower. Then just try to push and keep it clean and manage the tyres at the same time. In the end we were much quicker. Perlumbaan pusingan keempat yang juga merupakan pusingan terakhir musim ini akan berlangsung pada 17 dan 18 September. Baik, untuk sukan luar negara kita mulakan dengan kejuaraan olahraga dunia 2022. Kuartet 4x100 meter wanita Amerika Syarikat berjaya merampas kembali gelaran dunia setelah memenangi pingat emas acara berkenaan pada kemuncak hari terakhir pagi tadi. Kuartet Amerika yang dibarisi Melissa Jefferson, Abby Steiner, Jena Prandini dan Tuan Nisha Terry mempamer larian bertenaga untuk menjorai acara tersebut dengan catatan 41.14 saat. Lebih menarik, mereka berjaya mengejutkan pasukan pilihan Jamaica yang menampilkan beberapa bintang pecut dunia. Meskipun dibarisi dua juara dunia 100 dan 200 meter, Shelly Ann Fraser-Price serta Sharika Jackson, Jamaica tetap gagal mempertahankan kejuaraan lalu apabila merekodkan 41.18 saat di tempat kedua. Pingat gangsa pula dimenangi kuartet dari Jerman yang melakukan catatan 42.03 saat. Sementara itu, kejutan turut berlaku dalam acara 4x100 meter lelaki apabila kuartet Kanada berjaya memenanginya dengan catatan 37.48 saat. Bintang pecutnya, Andre Degrasse, mengetuai rakan gandingannya untuk menghadiahkan pingat emas pertama buat Kanada dalam acara berkenaan. Mereka menewaskan kuartet Amerika Syarikat yang terpaksa berpuas hati dengan perak setelah merekodkan 37.55 saat. Pingat gangsa dimenangi kuartet Britain dengan catatan 37.83 saat.
Kehadiran juara 200 meter Noah Lyles sebagai pelari kedua juga masih gagal membantu Amerika Syarikat muncul juara di hadapan penyokong sendiri. Juara 100 meter Fred Kerley pula tidak beraksi buat tuan rumah setelah mengalami kecederaan. Saudara, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Kita beralih ke perkembangan Formula One. Pemandu Ferrari Charles Leclerc memenangi pita utama perlumbaan Grand Prix Perancis selepas mencatat masa terpantas sesi kelayakan masa dengan 1 minit 30.872 saat. Ini kali ke-7 daripada 12 perlumbaan Leclerc bermula di pita hadapan dalam saingan musim ini. Pemandu kelahiran Monaco itu mengatasi pencabar utama dari Red Bull, Max Verstappen, dengan kelebihan 0.304 saat di pita kedua. Seorang lagi pemandu Red Bull, Sergio Perez, berada di pita ketiga, diikuti juara dunia 7 kali Lewis Hamilton di pita keempat buat Mercedes. Rakan sepasukan Leclerc, Carlos Sainz, pula terpaksa bermula di pita belakang selepas dikenakan penalti. Ferrari kini memburu kemenangan ketiga berturut-turut dan kelima musim ini selepas Leclerc muncul juara di GP Austria dan Sainz memenanginya di GP Britain. Manakala Verstappen pula masih memiliki kelebihan 38 mata ke atas Leclerc dalam kejuaraan pemandu dunia. Saudara, perkara itu mengakhiri edisi Sukan 24 Julai 2022. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Hampir 16,000 individu disahkan dijangkiti cacar monyet. Namun jumlah sebenar dianggar lebih besar memandangkan ada kes dipercayai tidak dilaporkan. Justru Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meletakkan ia pada paras amaran tertinggi. Lagi perkembangan global dalam rangkuman luar negara. WHO mengisytiharkan cacar monyet sebagai darurat kesihatan global. Menurut Ketua Pengarahnya, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ia merupakan amaran peringkat tertinggi dikeluarkan Badan Terbabit. Pengisytiharan membolehkan koordinasi antarabangsa digerakkan selain membolehkan perkongsian untuk vaksin dan rawatan dilaksana. WHO kekal dengan dapatan bahawa penularan banyak tertumpu kepada lelaki yang melakukan hubungan sejenis, terutama mereka yang kerap tukar pasangan. Hampir 16,000 orang di 72 buah negara dijangkiti cacar monyet. Ini pula kisah pesakit pertama yang disahkan mengidap cacar monyet di Thailand. Dia yang sebelum ini melarikan diri dari Phuket berjaya ditemui semalam di negara jiran Kemboja. Ekoran itu, Kementerian Kesihatan Kemboja menggesa kontak rapat lelaki itu untuk mengasingkan diri dan mendapatkan pemeriksaan kesihatan. Individu berkenaan yang tinggal lebih tempoh di Thailand disahkan dijangkiti cacar monyet pada 18 Julai lalu. Dia melarikan diri selepas dimaklumkan tentang keputusan ujian awal. Lelaki berkenaan berjaya dikesan menerusi jejakan daripada isyarat telefon bimbitnya.
Modul kedua bagi melengkapkan stesen angkasa lepas China dilancarkan Beijing. Kenderaan tanpa pemandu Wentian dihantar menerusi Long March 5B yang dilancarkan dari Kepulauan Hainan. Modul utama bagi stesen angkasa lepas milik Beijing itu mula dilancarkan pada April tahun lalu. Stesen terbabit diberi nama Tiangong yang bermaksud Istana Syurga. China dijangka melengkapkan penghantaran ketiga-tiga modul pada Oktober. Ia dijangka beroperasi secara penuh pada hujung tahun. Bidiva malam ini dimulakan dengan konsert Live Out Loud yang dianjurkan secara percuma 3 September depan. Antara artis yang terlibat adalah Datuk Zainal Abidin, Hil Husaini, Santesh dan kumpulan The 15. To be in this concert, bila saya tengok line up dia, saya rasa macam terujanya because macam Santesh cakap tadi, it's good dan berasa berbesar hati untuk bersama dengan legend yang ada di sini. I am so happy to be here. I'm happy because of the ideology of the steel group. They care for their customer. They care for the people around them. You know, they care about the new lifestyle. They care about the environment. This is what makes me so happy to be part of this concert. Bagi menghargai bakat penyanyi veteran, Hotel Grand Barakah mengambil peluang anjurkan mini konsert Mas Nona Night 30 Julai ini. Pengurus besarnya Azman Aziz berkata, pemilihan penyanyi seperti Datuk Jeffrey Din, Datuk L. Ramli serta S. Mariam merupakan permulaan bagi mengangkat semula nama artis veteran. Kita lihat bahawa artis veteran ni dia kurang peluang untuk mengadakan konsert dan sebagainya. So kita ambil kesempatan ini untuk membawa mereka ke Hotel Grand Barakah dan memberi peluang mereka untuk mengadakan konsert supaya mereka mendapat karya mereka. Saya bersyukur kepada Tuhan kerana ada insan-insan seni yang masih mengingati saya, masih menyukai saya. Kemudian dengan saya cakap dia tu, saya bercakap okeylah, aku terimalah. Itu yang saya terima. Tu saya kejut, saya pagi-pagi suruh bangun buat exercise. Saya dah ngantuk-ngantuk pun nak bangun lah. Saya terpaksa pergi ikut. Bahang filem tempatan semakin menyerlah selepas melihat kejayaan filem aksi berbahasa Melayu. Dan ini satu lagi filem yang bakal menggegarkan pawagam dengan aksi ketenteraan melibatkan aset tentera udara TUDM yang akan menjengah pawagam 25 Ogos depan. Dari segi taktikal, pergerakan, aksi apa semua tu adalah ditentukan, bukan ditentukanlah, meaning dinasihatkan oleh pihak TUDM sendiri. Kerana kita ada limit juga sebab pada kami, bahagian produksi, kami sentiasa ada creative license. Banyak technicality that I've never experienced before. Actually, memang tak banyak orang yang boleh ada opportunity to experience inilah. So, sebelum ni saya dihantar ke training, the kind of work that they do, and saya banyak bercakap dengan engineer-engineer lain dalam TUDM. They're so thankful, especially always on set. Experience saya untuk cerita ni memang best lah, because bukannya hari-hari you dapat berlakon cerita perang dekat Malaysia ni, dan cerita ni telah buat saya fikir, menzahirkan rasa empati terhadap mangsa-mangsa dan juga negara-negara yang masih lagi dalam peperangan lah. Syarikat produksi animasi nombor 1 negara, Lesko Park Production Sdn Bhd kembali menganjurkan teater musikal Upin dan Ipin, Pimpin Pom selepas 10 tahun penganjuran pertamanya pada 2012. Persembahan kali ini banyak mengaplikasikan elemen multimedia yang mana akan memberi impak luar biasa semasa pementasan itu nanti. Melibatkan 20 barisan pelakon dengan 12 buah lagu, teater itu akan dipentaskan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada 3 dan 4 September depan. Lagu-lagunya pun dicipta dan digubah oleh anak-anak Lesko Park. So, ini menunjukkan karya yang 100% datang daripada tempatan. Dan kalau dia meletup dan mendapat sambutan yang hangat, kita boleh kata kita setara dengan dunia. Musikal yang berdurasi 1 jam itu juga bakal dipersembahkan di Singapura dan Indonesia. Diuji kehilangan cahaya mata kira-kira 2 tahun lalu. Malah hanya sempat bersama untuk 3 hari sahaja. Azmi Saad kini bagaikan sudah berdamai dengan takdir. Dibangkit daripada kesedihan itu, Azmi tampil dengan sebuah naskah solonya berjudul Permataku.
lagu ni pun bukanlah terlalu sedih tentang kehilangan, dia tentang gembira bila kita ada orang baru dalam hidup kita lah. Jadi lagu cinta lah sebenarnya, dia bukan lagu kehilangan tu sangat. Penyanyi nombor 1 negara menunaikan janji kepada peminat dengan mengadakan persembahan eksklusif Music of the Soul and Evening with Datuk Siti Nurhaliza pada 5 dan 6 November depan di Dewan Plenary KLCC. Jelas penyanyi yang mesra disapa Tok T, hasil jualan tiket akan disalur kepada Yayasan Nur Jiwa bagi meneruskan misi bantuan bencana alam dan ke Palestin. Boleh dikatakan hampir keseluruhan lah setelah kita tolak pada kos dan pemuzik, Datuk Awi dan sebagainya. InsyaAllah niat saya memang untuk mengisi dana tabung Yayasan Nur Jiwa untuk bantu mereka yang terkesan oleh bencana alam, COVID-19 dan juga membantu rakyat Palestin khususnya di Gaza. Alhamdulillah dah pun beroperasi, dah pun didaftarkan dan sebagainya. Setiap bulan kami berikan sumbangan untuk anak-anak Gaza ni yang hampir 50 orang dari segi makanan mereka dan juga pembelajaran. Baiklah, perkongsian itu tadi mengakhiri Bidiva. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye. Baik, mungkin ramai wanita bertudung ada tabiat suka letakkan jarum di celah bibir ketika bersiap. Dia macam mana? Macam tu ke? Saya pun salah seorang juga, tapi lepas lihat paparan ini, mungkin saya, Faris, takkan dan tak mahu lagi lakukan perkara itu. Saya yakin ramai juga yang sependapat dengan saya. Jadi kita saksikan paparan yang disediakan dalam hashtag malam ini. Gara-gara suka letakkan jarum di celah bibir, seorang wanita berdepan pengalaman mengerikan. Pengguna TikTok Wani mendedahkan dirinya terpaksa menjalani pembedahan kerana tertelan jarum. Berdasarkan imbasan X-ray, jarum yang ditelan kelihatan berada dalam usus. Perkongsian wanita itu menjadi tular dan mengejutkan pengguna media sosial, terutamanya kaum hawa yang tidak menyangka insiden malang itu boleh terjadi. Senapang mesin yang diikat di belakang robot anjing menarik perhatian warga internet. Dengan reka bentuk futuristik dikatakan menyerupai thriller fiction science dystopian, robot gaya Boston Dynamics itu dirakam menembak ke arah sasaran di kawasan bersalji. Robot itu berkemungkinan sedang menjalani ujian latihan. Kewujudan robot anjing bersenjata sebelum ini dipertikai namun kini tidak lagi. Bestseller berita perdana edisi 24 Julai 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa menerusi media sosial Berita RTM dan portal berita.rtm.gov.my. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam hormat, jumpa lagi.